Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik? Sihat? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi dengan Ustaz Mi di dalam video Ustaz Mi pada kali ini. InsyaAllah pada kali ini Ustaz Mi tak nak buang masa, kita akan teruskan pembelajaran kita. Tapi sebelum tu kita baca doa dulu. Boleh? Boleh, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami dalam mempelajari agama kami, wahai Allah. Kuatkanlah ingatan kami, mudahkanlah kefahaman kami, berikan kami kebijaksanaan dalam memahami agama kami, ya Allah, dan jadikan kami menghayati apa sahaja yang kami dapati dalam agama kami, ya Allah. Seterusnya jadikan kami, ya Allah, hamba-Mu yang bertakwa, dan dikuatkan iman kami, ditambah lagi iman kami. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita dah berdoa pada Allah. Jadi sekarang kita tak nak buang masa, kita akan terus kepada pembelajaran kita pada hari ini. Subjek pembelajaran kita pada hari ini ialah Pendidikan Islam KSSM tingkatan 5, bidang akhlak Islamiah, pelajaran yang ke-18. Tajuk kita ialah tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Adik-adik boleh rujuk buku teks sebagai adab, di mana yang Ustaz Mi pernah bagi beritahu sebelum ni. Kita beradab dalam mempelajari ilmu, iaitu kan kita bawakan kitab kita dengan, iaitu buku teks kita, dan kita boleh tengok pada muka surat 186 dan kita akan belajar sampai 189. Okey adik? Dah ada buku teks? Okey, cantik. InsyaAllah kita teruskan pembelajaran kita. Okey, yang pertama sekali adik-adik, macam mana biasa dengan Ustaz Mi, kita akan tengok dulu objektif pembelajaran kita supaya kita tahu apa yang kita akan dapat pada pembelajaran kita pada kali ini. Okey, yang pertama, menjelaskan maksud tawaduk. Kita akan tahu maksud tawaduk. Yang kedua, menghayati contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap tawaduk. Ada 3 contoh yang kita akan bawakan pada kali ini. Dan yang ketiga, menerangkan hikmah bersikap tawaduk. Bila kita bersikap tawaduk, apakah kelebihan yang kita dapat, apakah hikmah dia di sebalik sikap tawaduk yang dianjurkan dalam agama kita. Okey adik? Dan yang terakhir, macam mana biasa bila bersama dengan Ustaz Mi, Ustaz Mi sediakan khas untuk adik-adik 25 soalan kuis di bahagian deskripsi untuk adik-adik jawab supaya dapat mengukuhkan lagi pembelajaran kita pada kali ini. Okey? Dah sedia? Jom kita tengok pembelajaran kita, InsyaAllah. Okey, dah keluar tawaduk. Okey, kita tahu dulu apa maksud tawaduk ni. Tawaduk dari segi istilah ialah sikap kerendahan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia. Itulah tawaduk. Kita rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rendah diri, kita bergantung kepada Allah, kita menghinakan diri di hadapan Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah tempat kita bergantung, tempat kita memohon hajat, tempat kita mengadu. Itulah yang dimaksudkan tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia. Lawan kepada sifat tawaduk ni adik-adik ialah sombong. Sombong. Lawan kepada sifat tawaduk. Tawaduk ni rendah diri, lawan dia sombong. Okey adik? Cantik. Kita tengok seterusnya. Kita tengok, ini adalah dalil naqli sifat tawaduk yang menunjukkan bahawa dalam agama kita, kita dianjurkan atau disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersifat dengan sifat tawaduk. Okey, yang pertama kita tengok dulu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala sangat, orang kata apa? Sangat mengiktiraf orang yang tawaduk ini. Kita tengok hadis dia, wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma tawaddu'a, dan tidaklah seseorang yang tawaddu'a, merendah diri kepada Allah, okey, melainkan illa rafa'ahu Allah, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat darjatnya.
Orang tawaduk di antara kelebihan, dia akan dikurniakan darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang pertama yang dianjurkan supaya kita untuk bersifat dengan sifat tawaduk. Yang kedua, kita tengok dalil naqli sifat tawaduk. Iyad bin Hamar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah auha ilayya an tawaddu hatta la yakhfar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Riwayatun Muslim. Okey, kita tengok. Iyad bin Hamar radhiyallahu anhu meriwayatkan, kata dia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah auha, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, ilayya an tawaddu, supaya agar bersifat tawaduk." Sifat tawaduk ni sehingga apa? Sehingga la yafkhara ahadun ala ahadin. Bila dia ada sifat tawaduk, sehingga orang yang ada sifat tawaduk tu tidak seorang antara kamu bersikap sombong di atas orang lain. Ni tawaduk. Tawaduk bila ada kat orang tu, dia takkan bersikap sombong dengan orang lain. Tu maksud tawaduk. Bila dia keluar daripada rumah dia, kata Hasan Al-Basri, dia jumpa siapa pun, dia akan rasa orang tu lebih mulia daripada dia. Tu satu contoh yang paling mudah nak faham. Orang tawaduk ni ialah orang yang tidak akan bersifat sombong dengan orang lain. Pendek kata, dia jumpa siapa pun, dia sangat merendah diri di hadapan orang lain dan menganggap orang lain lebih mulia daripada dia. Tu tawaduk. Allahu Akbar. Okey, itu yang pertama. Kemudian disebut lagi, kata tawaduk ni wala yabri ahadun ala ahadin. Orang tawaduk bila ada sifat tawaduk pada dia, dan tidak pula seseorang itu berbuat zalim kepada orang lain. Orang yang tawaduk kan, dia takkan bersifat zalim pada orang lain. Sebab dia dah ada tawaduk. Allahu Akbar. Okey? Okey Dek? Faham? Faham? Cantik. Alhamdulillah. Ini dua dalil naqli yang disebutkan di dalam buku teks. Sekarang kita tengok contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dia sebut saja, bahkan dia menunjukkan contoh. Yang kita boleh tengok dalam hadis-hadis Nabi, banyak yang menceritakan contoh-contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat tawaduk. Dalam buku teks kali ini dibawakan 3 contoh. Kita tengok contoh yang pertama ni. Contoh yang pertama, contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, tawaduk dalam pergaulan. Okey, Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika bergaul, terutamanya dengan kanak-kanak. Walaupun mempunyai kedudukan yang mulia, baginda tidak sombong dengan kedudukannya. Sebaliknya, baginda menghormati dan menyayangi kanak-kanak. Allahu Akbar. Walaupun dia ada status Nabi, orang pemimpin, seorang pemimpin yang dimuliakan, bahkan dia Rasulullah, tetapi dia tidak menyombong diri. Dengan kanak-kanak sekalipun dia tidak menyombong diri. Kalau dengan kanak-kanak pun dia tak menyombong diri, apatah lagi dengan orang lain. Okey, kita tengok. Baginda bersikap sentiasa bersikap lemah lembut dan menunjukkan kasih terhadap mereka. Lalu ada riwayat, Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW selalu menyantuni kanak-kanak. Macam mana dia buat? Dengan mendahulukan ucapan salam. Nabi, dia satu orang yang bila jumpa orang, siapa pun, dia akan dahulukan salam. Orang lain tak sempat bagi salam kat dia, dia akan bagi salam dulu. Termasuklah dengan kanak-kanak ni. Betapa dia menghormati kanak-kanak. Allahu Akbar. Kemudian, dan membelai rambut mereka dengan perasaan kasih sayang. Ini tawaduknya Nabi, sehingga dia bagi salam dulu pada orang lain, termasuk kanak-kanak. Dan yang kedua, dengan kanak-kanak dia cukup sayang, menyantuni mereka, sehingga dia walaupun dia orang yang hebat, orang yang orang kata apa, dihormati orang, tapi dia tak sombong dengan kanak-kanak. Bahkan dengan kanak-kanak dia boleh belai rambut kanak-kanak tersebut. Allahu Akbar. Okey Dek, itu yang pertama. Kita tengok yang kedua, contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat tawaduk. Okey, yang kedua ni
tawaduk dalam kehidupan rumah tangga. Tadi dalam pergaulan, yakni dalam rumah tangga dia pula kita tengok. Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika bersama dengan keluarga. Macam mana dia buat? Baginda bersama-sama membantu isteri melayan keluarga dan menguruskan rumah tangga. Ni Nabi. Ayah adik-adik macam mana? Macam tu juga kan? Nampak? Ayah adik-adik pun bagus. Dia bantu mak menguruskan rumah tangga kan? Dia membantu menguruskan adik-adik sendiri, pergi ke sekolah, balik sekolah, semua diurus kan? Itu salah satu contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam rumah tangga, macam mana Nabi buat? Dia membantu isteri melayani keluarga dan menguruskan rumah tangga. Kita tengok satu hadis. Urwah bin Az-Zubair berkata, seseorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah bekerja dalam rumah baginda? Ada orang tanya isteri Nabi namanya Aisyah. Aisyah, ada tak Nabi ni dalam rumah dia tolong keluarga dia? Tengok jawapan Aisyah. Lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, Aisyah terus beritahu, Rasulullah ni kalau dia dekat rumah, antara yang dia buat menampal slipper. Menampal slipper, menjahit pakaian. Satu orang pemimpin tampal slipper, satu orang pemimpin menjahit pakaian. Allahu Akbar. Dan melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga seperti mana yang dilakukan oleh orang lain. Allah. Kalau kita fikirlah Nabi ni seorang pemerintah, satu orang yang cukup sibuk dengan dakwah, dia masih ada masa untuk bersikap tawaduk dalam rumah tangga dia, dengan menolong isteri dia jahit slipper, menampal slipper, jahit pakaian, dan melaksanakan segala urusan rumah tangga yang dia boleh bantu. Allahu Akbar. Okay, adik, itu yang kedua. Kita tengok tawaduk Nabi yang ketiga. Tawaduk Nabi yang ketiga yang ditunjukkan ialah tawaduk ketika makan dan minum. Okay, Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika makan dan minum. Baginda tidak pernah mencela makanan yang disediakan untuk baginda. Ni tawaduk ni. Tawaduk pada makan dan minum. Makan dan minum pun tawaduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampak tak, adik? Bukan takat dengan orang, bukan takat dalam rumah tangga, tapi dengan makan dan minum pun tawaduk. Macam mana dia tawaduk ni? Merendah dengan makanan ni macam mana? Kita tengok tawaduk Nabi dengan makan dan minum. Tengok contoh dia. Baginda tidak pernah mencela makanan. Ustaz Mi kuning kan tu, tidak pernah mencela makanan yang disediakan untuk baginda. Bila orang bagi makan apa pun, sedap pun dia tak cakap apa, kan? Tak sedap pun dia tak cakap apa. Allahu Akbar. Ni Nabi. Nabi bila dapat makanan, dia tak pernah mencela makanan. Apa pun orang bagi, dia akan diam. Dia akan diam. Dia akan diam. Allahu Akbar. Okey, kita tengok macam mana bentuk dia ni. Okey, tengok jika baginda menyukai makanan tersebut, ni tawaduk Nabi. Jika baginda menyukai makanan tersebut, baginda akan memakannya. Bila dia suka, dia makan. Kalau Nabi suka makanan tu, dia makan. Apabila baginda tidak menyukainya, bila dia nampak makanan tu, ataupun dia dah rasa makanan tu, dia nampak tak kena dengan selera dia, ataupun dia memang tak suka makanan tu, apa dia buat? Baginda meninggalkannya. Bukan meninggalkannya terus bangkit belah, dah. Baginda diam, tapi duduk di situ bagi menjaga hati orang yang memberi makan pada dia. Cuma dia tak ambil makanan tu. Daripada situlah sahabat tahu Nabi tak suka. Begitu. Allahu Akbar. Okey, faham kan? Okey, alhamdulillah. Baginda tidak menzahirkan perasaannya, sebaliknya hanya berdiam. Inilah perangai Nabi. Bila dia tak suka dengan makanan tersebut, dia tak menzahirkan, masamnya, tak sedapnya, kenapa pahit sangat, kenapa manis sangat, kenapa kurang garam, kenapa ni masak tak sedap ni. Tak. Dia bukan macam tu. Dia tak zahirkan perasaan dia. Sebaliknya, bila benda tu tak kena dengan selera dia, ataupun dia tak suka makanan tu, dia hanya berdiam sahaja. Nampak tak, adik? Inilah perangai ataupun sifat tawaduk Nabi ketika makan dan minum. Okey, dengan makan dan minum pun Nabi ada sifat tawaduk. Okey. Habis
3 contoh yang diberikan dalam buku teks. Sekarang kita tengok satu ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubazzirina kanu ikhwanash syayatin wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. Maksudnya, sesungguhnya orang yang boros itu ialah saudara syaitan, sedang syaitan itu pula ialah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Dalam spektrum ilmu ini, dia nak mengajar kita pula antara sikap, mungkin sikap tawaduk kita kepada makanan ialah kita jangan membazir makanan tu. Jangan membazirkan makanan tu. Sebab apa? Sebab bila kita membazir makanan, nampak Ustaz Mi kuning kan tu? Bila kita boros, kan? Kita bazir, kita boros, termasuklah makanan. Ni nak raya dah ni. Nak raya pula, nak Ramadan dah ni. Bila kita buat makanan, biar cukup-cukup. Biar cukup-cukup, jangan membazir. Sebab kalau ikut tahun lepas ataupun tahun sebelum-sebelumnya, banyak tan metrik. Banyak tan metrik, maksudnya banyak sangat makanan yang tidak disentuh, dibazirkan, dibuang begitu saja. Jadi ini satu perbuatan boros yang dilakukan oleh kita semua. Dan ini adalah, nampak tu yang kuning tu, ini adalah saudara syaitan. Saudara, bukan kawan lagi dah. Bukan kawan, bukan sahabat, bukan. Ini yang orang panggil adik-beradik syaitan. Adik-beradik syaitan. Perangai boros, perangai suka membazir, ini adalah adik-beradik syaitan. Senang faham macam tu. Sebab disebut saudara syaitan. Sedang syaitan itu pula ialah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhan. Ini maknanya kita kena jauh daripada sifat ataupun sikap boros kita, termasuk dengan makanan. Okay, Dek, cantik, Alhamdulillah. Seterusnya kita tengok hikmah tawaduk. Ini yang terakhir, pendek je tajuk ni. Yang pertama, membentuk insan yang bertakwa kerana sentiasa mengamalkan sifat mahmudah. Bila kita bertakwa, bila kita tawaduk, dia dapat bentuk diri kita jadi orang yang bertakwa, iaitu melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, kerana kita mengamalkan satu sifat mahmudah, namanya tawaduk. Yang kedua, dikasihi masyarakat kerana tidak bersikap sombong. Orang yang sombong orang tak suka, itu jelas. Cakap lah, kalau kita kenal orang tu sombong, siapa pun tak suka dia. Mana ada orang cakap aku suka orang sombong? Tak ada. Orang suka orang macam mana? Orang yang rendah diri, orang yang kata apa, sangat merendah diri, walaupun orang tahu dia sangat hebat, tapi dia cukup merendah diri. Orang macam ni, lagi dia rendah, lagi orang respect dia. Nampak dia? Jadi masyarakat akan suka orang-orang yang tidak bersikap sombong. Sebab tu kita kena bersikap tawaduk. Okey, itu yang kedua. Membentuk keluarga yang harmoni kerana saling hormat menghormati antara satu sama lain. Tengok Nabi tadi, dalam keluarga dia buat macam mana? Walaupun dia satu ketua ataupun pemerintah umat Islam, dia satu orang Nabi, satu orang Nabi dan orang yang sibuk macam tu, tapi dia masih sempat untuk tolong family dia, untuk tolong isteri dia, tampal slipper, jahit pakaian dan buat apa saja kerja rumah yang dia boleh bantu. Allahu Akbar. Jadi dengan cara ni, keluarga akan jadi harmoni. Okey? Cantik. Yang keempat, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah kerana sentiasa bersyukur. Orang tawaduk, dia satu orang yang cukup bersyukur. Jadi bila dia bersyukur, maka Allah Ta'ala akan tinggikan, berikan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Tawaduk, dia redha dengan segala ketentuan Allah. Dia tawaduk, merendah diri di hadapan Allah. Jadi dia akan terima apa saja yang Allah Ta'ala tentukan pada dia. Dia akan terima. Jadi orang macam ni dipanggil orang yang bersyukur. Allah Ta'ala bagi sikit pun dia syukur, Allah Ta'ala bagi banyak pun dia syukur. Tu. Okey? Itu yang keempat. Yang kelima, membudayakan sikap merendah diri demi kepentingan Islam. Orang Islam, bila dia ada satu sikap merendah diri, dia adalah orang yang orang kata apa, dia dapat membentuk satu adik-adik faham tak apa tu tawaduk ni? Tawaduk ni dia lawan kepada sombong. Sombong ni kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibir, sombong ni ialah
batrul haq, menolak kebenaran, kan? Menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Jadi lawan kepada sombong ni yang kita ni, tawaduk ni. Tawaduk pula yang tadi tu dia kata apa? Menolak kebenaran. Tawaduk menerima kebenaran. Menerima kebenaran. Nampak? Jadi bila datang Quran dia terima, bila datang hadis dia terima, bila datang nasihat agama yang benar dia terima. Tu orang tawaduk. Wa ghamtun yang lawan tadi, yang tadi merendahkan manusia. Tapi kalau orang tawaduk, dia tak merendahkan manusia. Ni. Jadi bila dalam Islam ada perangai macam ni, sikap merendah diri, menerima segala kebenaran yang ada dalam agama kita. Quran terima, hadis terima, pandangan ulama terima, dan kita tak merendahkan siapa pun. Kita terima sesiapa pun, kita muliakan sesiapa pun. Dengan cara ini Islam akan jadi satu agama yang hebat. Sebab semua orang Islam dia ada satu sifat tawaduk. Dia terima segala kebenaran dan dia tak pernah merendahkan orang lain, bahkan memuliakan. Jadi dengan cara ni Islam akan semakin naik dan umat Islam akan semakin harmoni. Dan ini semua untuk kepentingan Islam. Okey adik? Faham? Cantik, alhamdulillah. Jadi setakat itu saja perkongsian Ustaz Mi pada kali ini. Jangan lupa jawab 25 soalan kuis di deskripsi, disediakan untuk adik-adik di bawah. Tengok dan klik pada link dan jawab 25 soalan. Tekan link dan jawab semua soalan tersebut. Jangan lupa subscribe, subscribe channel Ustaz Mi ni. Dan Ustaz Mi dah buat saham Ustaz Mi, dan sekarang adik-adik juga boleh buat saham adik-adik dengan share semua yang Ustaz Mi video Ustaz Mi ni, sharekan kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan kita dapat pahala yang mengalir daripada ilmu dalam agama kita ini, insya-Allah. Tahniah adik-adik, sampai sekarang adik-adik bersama dengan Ustaz Mi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jumpa lagi. With